Okey, hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sekejap I slowkan sekejap radio ni. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bersiaran hari ni kita pada 31 Mac, di hujung bulan Mac. Pukul 12 dah sekarang ni. Okey. Saya perkenalkan diri, saya Nabila, wakil pada syarikat BND Legacy. Okey. Actually hari ni mungkin kita ada sedikit sharing lah. Macam biasa kita ada sharing session yang kita nak berkongsi sedikit lah tentang perlesenan CIDB. Okey, mungkin ada yang terlepas pandang, khusus untuk mereka tuan-puan kontraktor pemegang lesen grade G1 Bumi Putra. Okey, sebab ada memo ataupun ada makluman yang terkini yang dikeluarkan oleh pihak CIDB sendiri, okey, sumber daripada pihak CIDB sendiri, bagi kontraktor-kontraktor G1 Bumi Putra ni untuk membuat proses pembaharuan lesen CIDB. Okay, so pada siapa yang mungkin baru join ni, saya nak minta jasa baik, okay, supaya lebih ramai yang join, okay, join sesi live ni. Anda boleh komen, anda boleh like dan juga boleh share. Okay, kalau suara saya boleh dengar secara jelas, anda boleh komen juga, okay, sebab saya tak tahu sama ada anda boleh dengar ke tak boleh dengar ke, bagi tahu Okey, apa topik kita pada pagi ni? Kita nak bagi sedikit pembaharuan, pengumuman ataupun pemberitahuan tentang info daripada CIDB sendiri tentang proses pembaharuan lesen, terutamanya untuk mereka pemegang grade G1 Bumi Putra, untuk mereka yang lama tau, untuk kelas F yang lama. Kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, tuan-puan boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah saya cuba reply pertanyaan tuan-puan. Okay, mungkin nak tanya pasal khusus ke, nak tanya pasal anything lah, kat hijau ke, boleh tanya. Okay, maybe dalam 1 minit lagi saya nak start tentang G1 Bumi Putra. Boleh lah nak start. Sekejap saya slowkan sekejap radio online ni. Okey tuan-puan, thank you pada yang ada dengar sekarang ni, ada 6 orang. Okey, saya just nak berkongsi info lah tentang ada satu memo yang CIDB dah share dekat dia punya Telegram dan juga dia punya media sosial. Okey, untuk kontraktor-kontraktor yang dulu dikenali sebagai pemegang lesen kelas F, sekarang ni kan dia panggil G kan, grade, iaitu grade G1 Bumi Putra. Okey, dia dah mansuhkan lah untuk syarat personal technical yang perlu pergi khusus SKK tu, alright. Mungkin ada yang tak tahu, jadi saya ada slide yang saya nak share kat sini. Tuan-puan boleh tengok lah daripada slide yang saya share ni. Okay, boleh nampak tak? Saya tengok jap saya punya live ni. Boleh nampak ke tak boleh nampak?
Alright, dah boleh nampak kan? Okay, so kat sini saya nak share tentang info terkini bagi pembaharuan lesen J1 Bumiputra, especially untuk mereka yang dikenali sebagai kelas F ni. Okay, untuk mereka yang dah lama ada lesen J1 Bumiputra, dulu panggil sebagai kelas F. So, baru-baru ni lah CIDB ada share yang mana pemakluman tentang pembaharuan pendaftaran kontraktor J1 Bumiputra pada 26 Mac tadi. Okey, yang mana pihak lembaga CIDB Malaysia dah bersetuju untuk memansuhkan syarat keperluan sijil kompetensi kemahiran pembinaan SKKP, yang mana untuk sebelum ni kan kalau kita follow kepada syarat baru yang mana pada pemohon daftar baru September 2019 yang nak daftar J1 Bumiputra, dia wajib ada seorang personal technical. Okay, so hari tu sebelum ni dia dah kenakan syarat yang mana orang-orang yang lama ni J1 kelas F ni, J1 Bumi ni wajib juga kena ada SKK. Okay, kalau dia tak ada sijil akademik. So syarat tu dah dimansuhkan. Okay, so maknanya dia macam biasa, tak ada SKKP ataupun tak ada sijil akademik tu, boleh renew lesen J1 tersebut. Okay, biarpun syarat SKKP personal technical tidak dikenakan, kontraktor terbabit perlu memenuhi syarat lain, antaranya syarikat perlu mengisytiharkan semua projek yang pernah dilaksanakan. Kontraktor yang juga diwajibkan untuk melaksanakan penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor J1 iaitu MCOR melalui sistem SIM. Okey, faham tak? Okey, melalui memo ni pun dah boleh faham kan? Yang mana untuk orang-orang yang J1 kelas F ni, dia tak payah ada syarat untuk personal technical. Okey, boleh renew macam biasa, tapi syaratnya dia kata kena isytiharkan projek dan juga buat permohonan MCOR. Okey, alright, so ini syarat tambahan baru, daftar baru lesen J1 Bumiputra since September 2019. Sebabkan pada September, tak silap saya penghujung September ke awal September, tapi September lah September 2019, CIDB dah buka semula kota untuk J1 Bumiputra. Kalau sebelum ni kan J1 hanya boleh buat perakuan saja. So bila September 2019 ni dah dibuka semula kota tu, dia ada syarat tambah baru yang mana syarikat perlu ada seorang personal technical, sama ada sijil kemahiran ataupun sijil akademik, sama ada diploma atau ijazah ataupun sarjana ke master dalam bidang kejuruteraan atau pembinaan related to engineering and construction. Okay, so saya akan share juga sebab ramai yang keliru jurusan ataupun kos-kos apa yang diterima. Saya ada share dekat slide saya ni, tuan-puan boleh tengok. Ini kita bagi dululah definisi untuk sijil personal technical, yang mana pemilik ataupun pengarah ataupun pekerja syarikat yang digajikan perlu ada SKK ataupun SKM atau daripada IKM ke, IKBN ke, daripada Giat Mara ke, College Community ke, ataupun kalau dia tak ada sijil kemahiran tadi, dia perlu ada sijil akademik, sama ada daripada politeknik ke kan, ataupun daripada mana-mana universiti lah, universiti yang diiktiraf dalam bidang kejuruteraan dan juga pembinaan. Okey, ini antara listing kos-kos jurusan-jurusan yang diterima. Okey, related to engineering and construction. You boleh baca lah. I dah share dekat sini antaranya yang you tahu kan, yang kat sini civil engineering, mechanical engineering, electrical, electronic, mechatronic. Okey, civil and construction, electrical and telecommunication. Okay, chemical polymer. Okay, civil infrastructure, civil and structural. Okay, you boleh refer kat sini. Okay, next. Ni lain-lain lagi. You nak tengok engineering communication, engineering manufacturing, engineering material, engineering petroleum,
oil and gas, okay, architecture, interior design, quantity surveying, okay, ukur tanah. Ini I baca je estate management, okay, advanced diploma of estate management, surveying, property management pun boleh okay, real estate and asset management pun diambil kira, boleh guna. Real estate management, okay, seni bina, facility management, SKM. Macam tadi lah saya cakap, untuk yang kemahiran tadi, CJ daripada SKM, daripada ILP, IKBN, ABM, apa lagi sekarang ni, MARA College Politek MARA, Get Mara kan, daripada, ataupun yang last kali daripada SKK, CJ Kecekapan Kemahiran daripada CIDB. SKK ni, okay, kadang ramai tau kontraktor ni bertanya, kita ada buat tak kursus SKK? Kursus SKK ni tuan-puan boleh refer kepada pihak Akademi Binaan Malaysia, ABM, Akademi Binaan Malaysia Negeri yang Berhampiran. Okay, dia adalah kat wilayah tengah ni, kat KL ni, dekat area Chan Solin. Okay, setiap negeri ada sebenarnya. Okay, ABM Utara, Selatan. Okay, siapa-siapa yang dapat ke SKK, contohlah you tak ada CJ Kemahiran, you tak ada CJ Akademik, choices terakhir adalah pergi menghadiri kursus untuk dapatkan SKK. Okay, anjuran daripada pihak ABM, tapi sijil tersebut endorsed by CIDB. Okay, alright, so saya akan go through juga. Ini dah lama tau saya dah pernah share benda ni, tapi kita just kata pun hari ni adalah sesi sharing kan. So saya share balik tentang polisi pendaftaran kontraktor sedia ada. Ini kontraktor yang sedia ada tau, maknanya orang yang dah lama-lama tu. Okay, yang mana untuk kontraktor grade J1 Bumi Putra ni, kalau dia dah daftar lebih 20 tahun, hanya dibenarkan untuk memperbaharui pendaftaran dengan tempoh maksimum 6 tahun, iaitu dalam 2 kali pembaharuan pendaftaran. Okey, 3 tahun. Mengambil kira setiap kali pembaharuan tempoh kelulusan maksimum 3 tahun. Selepas tempoh tersebut, kontraktor perlu naik ke grade yang lebih tinggi. Okey, so untuk kontraktor yang dah lebih 20 tahun, okey, contohlah lesen daripada awal tahun 90-an lah mungkin lah awal tahun 2000 macam tu lah sebab sekarang tahun 2021. okey, tahun 2021. So maybe betul-betul dia buat pada sama ada tahun 1990-an macam tu, ataupun awal 2000. okey, alah, siapa-siapa lah, hai, scammer nak telefon ni. Alright, lepas tu kalau lebih yang kontraktor lebih 20 tahun tu, dia boleh maksimum, dia boleh renew 2 kali lagi lah maknanya 3 tahun, maknanya 6 tahun. Selepas tempoh 6 tahun tu, dia orang kena upgrade ke G2 ke G3 ke terpulang Lepas tu untuk kontraktor J1 Bumi Putra sedia ada yang kurang daripada 20 tahun, mungkin dia buat masa tahun 2000 ni lah, 2010 ke kan, 2000 awal tahun 2000 jugalah, tapi kurang daripada 20 tahun. Tempoh maksimum dia adalah sehingga 26 tahun dari tarikh mula berdaftar. Selepas tempoh tersebut, kontraktor perlu naik ke grade yang lebih tinggi. Sama juga, dia akan kira you punya lesen tu kena melebihi sehingga maksimum 26 tahun daripada tarikh you mula berdaftar. Okey? Okey tak? Faham tak? Contohlah tahun 2008 you punya lesen. So saya tambahkan dengan 26, 8 campur 6, 14. So 2034 sekejap 2034 2021 4 tolak 1 3 tapi dia bagi sampai
maksimum 26 tahun. Dia tak boleh lebih daripada 26 tahun tau. Okay, alright. So ini untuk daftar baru, polisi untuk daftar baru, dia bagi tempoh maksimum bagi pendaftaran baru G1 adalah 12 tahun. So orang-orang yang daftar baru ni dia boleh guna lesen G1 Bumi tu 12 tahun Untuk 4 kali pembaruan dia ambil kira untuk tempoh maksimum 3 tahun. Okay, tapi you ambil yang tempoh maksimum tadi 12 tahun. Selepas tempoh maksimum 12 tahun tadi, kontraktor tidak layak lagi untuk mendaftar SPKK dan STB G1 Bumi, perlu naik ke grade yang lebih tinggi. Dan seterusnya, bagi pembaharuan kali pertama, kontraktor masih tertakluk kepada syarat sedia ada. Okey, ramai yang tak tahu untuk pembaharuan kali pertama, tuan-puan kena ingat tau, pergi kursus integriti. Kursus integriti tu pun ramai orang call kita, tanya kita ada buat tak kursus integriti. Kursus integriti ni hanya pihak CIDB je yang jalankan. Tuan-puan kena daftar dalam sistem SIM CIDB. Okey. Lepas tu dia buat secara online, e-learning. Okay, walaupun e-learning tetap ada exam sehari. Okay, yang ini saya ada pernah share dekat dalam saya punya YouTube channel macam mana nak daftar kursus integriti. Okay, tuan-puan kena follow kita punya, kena like dan subscribe kat kita punya YouTube channel BND Legacy Resources. Okay, lepas tu apa lagi ni? Polisi pendaftaran daftar baru. Bermula tahun 2021, kontraktor sedia ada yang ingin memperbarui G1. Okey, yang ini dia dah masukkan ni dia dah masukkan. Dia selepas ramai kontraktor-kontraktor ni yang membangkang syarat tersebut, yang nombor 3 ni dah pun dimasukkan. So tak ada kelayakan teknikal ataupun tak pergi SKK pun masih boleh renew. Okey, tapi syarat tu dia akan tertakluk pada yang syarat asal tadi yang saya kata, yang tadi yang lebih 20 tahun tu kena boleh sampai 2 kali renew semua tu. Okey, kontraktor sedia G2 yang kat atas yang memiliki SPKK tidak boleh membatalkan pendaftarannya dan mohon daftar baru G1 SPKK. Okey, untuk kontraktor yang sedia ada G2 ke G3 ke, contohlah tuan ada lesen G3 Bumi Putra, then you nak batalkan lesen tu, you nak downgrade kepada G1, tak boleh tak boleh. Seterusnya, kontraktor sedia ada grade G2 dan ke atas yang memiliki SPKK, tak boleh turun grade. Sama je lah, yang tadi dia batalkan dia punya lesen, yang ini dia nak turun grade pun tak boleh syarat tu tak boleh. So kalau contoh you G2 tapi you hanya ada perakuan saja dan you nak downgrade tu boleh tau. Yang ini untuk orang yang dah memiliki SPKK. Okay, SPKK. Alright, habis dah saya punya slide. Semoga bermanfaat. Tengok macam tak ada orang yang tanya soalan. Ada apa-apa pertanyaan tak? So kalau tuan-puan ada apa-apa pertanyaan, okay, kan kita dah letak kat situ kan, apa dekat saya punya live ni ada tulis kan, sebarang pertanyaan boleh menghubungi Cik Izzati ke. Okay, so boleh contact kita lah kalau ada pertanyaan, sebab kita pun ada offer add-on service servis-servis untuk perlesenan. Okay, so khusus siapa-siapa tuan-puan, sebab untuk package CIDB Prihatin tu tamat last hari ni, so saya tak nak promote lah sebab dah habis kan. Okay, so untuk mereka yang nak memperbaharui lesen tapi masih tak ada CCD, sekarang ni BND Legacy anjurkan khusus secara online. Okay, CCD online lebih mudah, lebih fleksibel. Okay, tak perlu datang kat kita punya lokasi ke kan, tak perlu bersesak-sesak ke, just very flexible lah. Yang penting ada handphone ataupun ada laptop, okay, ada PC, boleh join kita punya kursus secara online. Okay, kursus dekat pada 10 April ni, tajuk dia Microsoft Project. Okay, Microsoft Project, RM120 sahaja dia punya fees. Okay, so saya rasa itu saja. Okay, sharing saya berkaitan info perlesenan tadi.
Okay, tak ada apa sangat kita nak share sebab dah 12 lebih kan. Mesti ada yang dah sibuk dah nak cari tempat makan lah apalah kan, nak lunch sekejap lagi. Okay, so mohon support. Okay, thank you pada yang menonton, masih setia menonton. Saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ni. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Bye.